Cikgu Hafizah kata, walau siapapun kita kaunselor ke, kita pakar psikologi ke, kita business woman yang berjaya ke, kita siapa saja, kita tidak lebih lari daripada emosi negatif. Kenapa? Kita manusia sentiasa berdepan dengan benda-benda yang kita tak boleh kontrol, kita tak boleh jangka. Kita tak mau benda tu tapi benda tu jadi. Kita nak elak benda tu tapi benda tu jadi. Kita nak buat macam ni tapi kita tak mampu sebab kita tak sempurna untuk melakukan semua perkara. Dan bila kita tak mampu nak lakukan satu benda, tak mampu nak miliki semua yang kita nak, maka emosi-emosi negatif akan muncul dalam diri kita. Itu fitrah, itu normal, itu dilalui oleh semua orang yang bergelar manusia yang masih waras. Bukan jawapan yang memang kita buat. Watch movie, tengok YouTube, yes, very good. Ini banyak yang kamu buat ni yang Cikgu Hafizah buat. Dengar lagu, find something that can distract me, alihkan perhatian, cuba explain kat parent macam mana cara belajar online. Lepas tu kadang-kadang tak sempat, main game. Ada yang tidur, yes, main game lagi. Listen music, cikgu baca habis. Masak dengan mak, yes, very good honey. Ni pun Cikgu Hafizah pun buat macam ni. Bersukan, yes, very good. Duduk dalam bilik seorang dengar lagu, yes, very good. Go mati. Main alat muzik, main game. Wah, laju pakat-pakat jawab. Cikgu rasa macam ni tak perlu dah slot cikgu sampai habis. Semua dah tahu apa nak buat. Luangkan masa dengan mak, yes, very good. Masing-masing tahu cara untuk mengurus. Tak perlu mengharapkan orang lain bersama dengan kita. Tapi kalaulah takdir Tuhan, keluarga mula bagi perhatian kat kita, itu bonus. Kenapa cikgu nak beritahu kat sini? Supaya kita cuba mengurangkan pengharapan terhadap manusia, terhadap ibu bapa, kakak abang. Sebab kalau kita mengharap banyak pada mereka untuk menggembirakan kita, mengisi masa kesepian kita, kalau kita tak dapat, kita akan makin kecewa hari demi hari dan menjadi orang yang tidak sihat dari segi mental. Okey, nah. Nombor telefon mereka dekat pelajar. Hubungilah kalau tertekan, kalau emosi negatif, tak boleh nak kontrol sendiri, hubungi guru kaunseling, luahkan. Kalau tak boleh telefon, WhatsApp, ataupun kadang-kadang luah secara audio message. Yang penting luahkan supaya kita tak simpan, orang Kedah kata merekam. Thank you. Okay, ya. Luahkan. Alright. Kalau dekat rumah, kita ada kakak abang atau kita selesa dengan mak ayah kita, luahkan pada mak ayah supaya mereka tahu yang kita sedang dalam emosi negatif. Cikgu Hafizah sendiri sebagai kaunselor bukan boleh sepanjang masa mentafsir emosi anak. Okey, kadang-kadang terlepas pandang. Kadang-kadang cikgu peka, cikgu tengok awak ni bila minta tolong kena suruh 2 kali 3 kali. Barulah cikgu tersedak, panggil pasal apa ni sebenarnya. Barulah nak beritahu. Taklah rasa kemarin tu rasa tak buat salah pun kena marah orang lain yang buat salah. Okey, cikgu bagi dia luar. Ada orang yang kita percaya dan kita selesa. Kadang-kadang orang yang kita percaya, dia tak kongsi dekat orang lain, tetapi kita tak selesa share dengan dia. Right? Ingat ya, orang yang kita percaya dan kita selesa. Kadang-kadang yang kita percaya dan selesa tak semestinya adalah guru kaunseling atau kaunselor. Boleh jadi kawan kita. Dan kita tahu kawan kita boleh jaga rahsia. Dan bila kita kongsi dekat dia, kita rasa selesa, lapang. Dia tak marah kita balik. Okey. Sama ada orang yang kita percaya dan selesa tu duduk dekat dengan kita, kita boleh kongsi bersemuka ataupun kita kongsi atas talian dalam telefon. Baik. Lagi selain daripada tu, macam mana cara kita nak buat luahan? Kita boleh monolog. Monolog kita bercakap dengan diri kita sendiri seorang-seorang. Mungkin dalam hati ataupun keluar. Okey? Dalam hati kita bercakap, mulut tak bunyi pun. Kita bercakap sendiri dalam diri kita. Siapa aku rasa macam ni? Aku rasa sedih. Aku rasa sedih sebab mak ayah kerja marah aku. Cikgu pun marah, kerja sekolah banyak, tak ada nak buat. Kita cakap seorang-seorang monolog ataupun kita bagi macam cikgu cakap ni adalah lisan Siapa aku rasa macam ni dengar je tapi masih lagi monolog, bercakap dengan diri sendiri. Alright. Orang zaman sekarang ni dah kurang mengenali diary. Dia banyak apa dia rasa dia tulis kat Facebook, apa dia rasa dia tulis dekat Instagram. Right? Kadang tu dia tak sedar bila dia kongsi dekat Telegram, dekat Facebook,
dekat Instagram, ia memburukkan keadaan. Contoh, kita rasa tak puas hati dengan kawan kita sebab kawan kita duk kutuk kita ke belakang. Kita tulis dekat Facebook, dekat Instagram, menyampah ada kawan macam ni, suka tikam ke belakang, tak sedar segala budi kita yang kita dah bagi dekat dia dulu, sekarang ni tikam di belakang. Kita tulis macam tu. Bila kita tulis macam tu di dalam Facebook dan dalam Telegram yang ramai boleh tengok, kita kena faham berapa ramai yang akan menjadi orang yang melegakan kita. Kita silap-silap kita baca dekat komen, Allah bersabarlah sama, tengoklah sama salah kita. Macam ni pun nak rasa sampai tu. Kadang-kadang kita buat koran, kecaman demi kecaman yang kita baca akan menambahkan sakit pada emosi kita, menambahkan sakit, silapnya pada kita kerana kita share pada umum perasaan kita. Habis slide ni cikgu akan scroll balik untuk tengok soalan-soalan ya. Okey. Cikgu sukalah soalan-soalan ni. Cikgu Hafizah betul kalau rasa stres tengok parody. Yes. Okey, nanti cikgu tengok balik detail message ya. Okey, pesanan cikgu yang pertama, untuk kesihatan mental, jangan penjarakan emosi. Penjarakan emosi maksud dia perasaan-perasaan negatif kita simpan diam-diam, kita tak luah, kita tak rawat, kita biar saja. Satu demi satu perasaan negatif berkumpul dalam diri kita, dia boleh menyebabkan benda jadi makin buruk. Okey, makin buruk. Jadi untuk tidak memenjarakan emosi, perlu meluah. Tak percaya dekat orang, tulis dalam diary. Okey, boleh ya. Dan yang kedua, kalau terlalu puji diri sendiri, orang kata gedik, adakah itu teruk? Orang kata gedik, apa yang kita buat orang tak kata? Nanti cikgu cerita lain. Okey ya. Yang kedua ya, pengalaman hadapi pelbagai emosi meningkatkan kecerdasan diri. Okey. Bila kita hidup, kita pernah merasa sedih, rasa kecewa, rasa terluka, rasa down, rasa tak puas hati, rasa marah. Bila dalam hidup ini kita pernah mengalami pelbagai emosi positif dan negatif, kita akan menjadi orang yang perlahan-lahan makin kuat, makin pintar emosi. Okey, makin pintar emosi. Disebabkan macam pepatah Melayu kata, ala bisa, tegal biasa. Kenapa tegal? Sebab telah terbiasa menghadapi pelbagai bentuk emosi dalam kehidupan, lama-lama jadi kebal. Okey, itulah bezanya apabila kita ada anak yang kita terlalu manjakan, terlalu jaga, tak mau dia disakiti, selalu kita payung dia. Kalau dia buat kerja rumah, tension sikit, kita dah sound, cikgu jangan bagi banyak sangat nanti anak saya tension. Kita terlalu protect dia, dia tidak berpeluang mengalami pelbagai bentuk emosi dalam kehidupan dia. Nanti masa depan dia menjadi orang yang rapuh, manja. Sebab dia tak biasa kita terlalu melindung. Jadi, pakar-pakar menyatakan bila kita berhadapan dengan pelbagai bentuk emosi dalam hidup kita di masa yang lalu, kita akan menjadi makin kuat dan makin pintar emosi. Okey ya. Yang ketiga, tolong jaga circle kita. Cikgu nak pesan, kalau kawan yang suka bagi sakit hati dekat kita, jarakkan hubungan dengan dia. Okey, jaga circle maksud dia kita kena jaga siapa yang berada di sekitar kita. Kalau jiran kita jenis mulut suka kata kita, bagi kita rasa sakit hati, bagi kita rasa marah, kurangkan bergaul dengan dia, berdampingan dengan dia, supaya kita nak jaga emosi kita. Kalau hari ini kita bersembang dengan dia sakit hati kita, esok kita bersembang lagi, dia sakit hati kita lagi. Sakit itu makin lama makin berkumpul. Bimbang nanti luar kawan, kita bertindak di luar kawan. Okey, pentingnya orang berjaya mesti nak jaga circle. Yang suka tikam dengan kita, yang suka cakap buruk, yang suka bila kita habaq kita nak buat apa-apa bukan bagi semangat, dia condemn kita. Orang-orang macam ni bukan circle yang baik. Jadi kita bukan musuh atau putus silaturahim, tetapi jarakkan. Alright ya? Dan yang keempat, cikgu nak pesan, benda tak patut dengar, tak usah dengar. Benda tak patut tengok, tak usah tengok. Benda tak patut baca, tak usah baca. Contoh kita tak suka dekat orang tu suka kata dekat kita, buat apa kita duk friend dekat dia kat Facebook, kita duk kerja baca apa dia kata dekat kita. Kita sendiri menyakitkan hati kita. Okey, lepas tu kita, kalau kita tengok drama yang jenis drama-drama
yang membuatkan kita rasa tak puas hati ni. Dianiaya, dikecam, disabotaj, difitnah. Kita nak gagah tengok lagi. Lepas tu berakhir dengan emosi geram ni. Lepas tengok drama dia geram. Lepas tu nanti adik mata, tu suruh tanya aku, pergi tanya orang lain, jangan nak cakap dengan aku. Emosi itu main daripada kita kongsi rasa dari drama. Jadi benda tak patut tengok tu saya tengok, benda tak patut dengar tu saya dengar. Ha ni gelak.